Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syakirin bin Zainal Rashid. Saya merupakan peminat senjata-senjata Melayu di seluruh Nusantara. Jadi untuk video kali ini saya nak ajarkan tentang perkara asas adab dalam perkerisan ataupun dalam dunia pusaka ini. Jadi topik kita hari ini adalah adab berkeris. Jadi saya akan mengajarkan beberapa cara asas dalam adab berkeris. Jadi di hadapan saya ini, di tangan saya ini sekarang adalah sebilah keris Palembang. Jadi hari ini saya akan ajar bagaimana caranya untuk kita membuka sebuah keris dengan penuh adab. Jadi perkara pertama, apabila kita menerima keris, kita haruslah melihat sarungnya dulu. Kita lihat sarung dia, kita amati dulu sarung dia. Sambil itu kita menghayati seni-seni orang Melayu terdahulu. Sebab dekat setiap komponen-komponen yang ada pada keris ini adalah dia membawa maksud tertentu. Jadi selepas kita dah puas melihat sarung keris tu, jadi kita perlu buka keris ini dengan sangat berhati-hati. Jadi adab dia adalah, pertama, kita terbalikkan keris ini begini dahulu. Batang sebenarnya menghadap bahagian atas. Jadi tujuan dia buat begini adalah untuk memudahkan kita mencabut keris daripada sarungnya. Jadi kita pun sebelum keris tu kita tak boleh main sentak macam tu. Memang tidak dibenarkan. Sebab keris, terutama keris antik ni, kadang-kadang dia di bahagian-bahagian sambung dia ni sudah agak biasa. Barang antik ni dia tua, jadi mungkin tidak selasak barang-barang baru lah. Jadi kalau rosak nanti kita nak kena pergi hantar tukang ke apa kan. Jadi kos dia agak tinggi. Okey, jadi cara dia, kita tolak dulu lock dia. Sebab keris biasa ada lock. Jadi kita tolak dengan ibu jari. Okey. Lepas tu kita tarik. Yang perlu bergerak adalah sarung dia. Sarung sahaja yang perlu bergerak. Kalau boleh, seboleh-bolehnya jangan bagi bilah ini bergesel dengan kayu di dalam. Seboleh-bolehnya. Ataupun jangan, kita tak boleh tak boleh macam tu. Dia dapat merosakkan besi tersebut. Maklumlah, besi-besi yang sudah tua ni, kadang-kadang kita pun tak pasti ketahanan dia setara mana. Jadi kenapa kita perlu buka sarungnya sahaja? Seperti yang kita maklum, keris ini merupakan senjata. Jadi keseluruhan dia ni adalah senjata. Sini tajam, sini tajam, sini tajam, sini tajam. Jadi untuk mengelakkan daripada sebarang berlaku kecederaan, jadi keris itu mestilah stay begini. Biar sarung saja yang bergerak. Jadi dia akan menyelamatkan diri kita daripada terluka atau terkena kawan. Sebab hampir semua ini adalah senjata. Sini tajam. Bayangkan kalau kita tarik, terkena kawan. Ataupun kita nak masuk, terkena kawan. Kan kebahaya nama itu. Jadi selepas itu, benda ini adalah yang paling yang perlu kita jaga, ialah jangan menyentuh bilah menggunakan jari. Kenapa? Jari kita ini ada peluh-peluh. Jadi bila kita pegang bilah itu akan mengakibatkan karat. Jadi bila sudah karat, kena faham-faham lah maintenance untuk basuh balik, nak cuci balik. Jadi untuk penjagaan dia ni agak susah. Nanti saya akan kongsikan cara bagaimana cara cucian keris. Jadi hari ni kita belajar tentang asas adab berkeris saja. Jadi selepas kita dah tengok bilah, okey, saya terlupa. Kalau kata keris itu terlalu berat, jadi kita hanya boleh tampung di bahagian kuku saja begini. Seboleh-bolehnya jangan tampung lah. Tapi kalau kata memang berat keris tu, kita dibenarkan untuk tampung di bahagian atas kuku saja.
Okey, sebelum tu saya nak cakap, selepas kita buka keris ni tadi, sarung ini kita perlulah letak dengan sangat cermat dan sangat perlahan. Jika perlu, lapihlah dengan benda-benda yang lembut supaya tidak merosakkan sarung keris itu. Jadi selepas kita sudah puas menilik apa semua ni, jadi cara nak memasukkan balik keris ini ke dalam sarungnya seperti tadi juga. Bilah hanya setempat. Jadi bila bilah di setempat, dia tak bergerak, jadi keliling semua akan selamat. Jadi peratus untuk cedera tu akan lagi susah lah untuk cedera. Jadi kita masukkan dia, yang hanya bergerak, yang perlu bergerak hanyalah sarung sahaja. Jadi begitulah sedikit-sedikit tentang adab berkeris. Jadi lepas ni kalau kita kita pergi tengok keris-keris orang ke, jadi tolong amalkan yang tadi tu. Benda ni ibaratnya wajib, sebab kita untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, pusaka-pusaka Melayu ni sangatlah mahal. Jadi penjagaannya biasanya sangat rapi dan kita perlu hormatlah pada keris ni. Jadi sebab keris ini sebenarnya adalah simbol diri kita juga. Jadi kita tidak boleh berkasar dengan dia. Dia ni adalah lambang maruah seseorang zaman dahulu. Jadi bagaimana kita hormatkan seseorang, maka kita pun hormat dia kepada keris. Jadi tata cara adab tadi tu sangatlah berguna sewaktu kita hendak pergi melihat keris-keris sahabat-sahabat kita yang lain. Jadi untuk video kali ni saya sharekan beberapa tips sajalah. Asas adab tentang keris. Sebenarnya dia tak dipakai untuk keris saja, dia dipakai untuk semua senjata. Dia dipakai untuk semua senjata. Cumanya saya tekankan pada keris sebab kita orang Melayu, senjata utama, senjata pusaka kita biasanya adalah keris. Jadi sekian, terima kasih yang sudi menonton. Saya punya apa yang saya ajar ni bukanlah boleh dijadikan satu pegangan, kerana mungkin ada adat atau adab yang lain yang saya terlepas. Jadi kalau boleh rujuk dengan sini-sini yang orang-orang lama yang lagi faham lah tentang keris. Jadi saya hanya boleh ajar sedikit tentang adab dan adat berkeris. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.